Jom kita lihat senarai formula bagi bab 3 form 4 kegravitian. Boleh kata semua formula diberi untuk bab ini. Tapi kadang-kadang student salah beberapa perkara. Okay, so kita cuba rungkaikan apa yang selalunya student confuse. Perkara pertama, kalau ditanya, diorang tak tahu nak pilih formula yang mana. Jadi, korang kena susun dalam kepala setiap subtopik yang korang belajar dalam bab ni. Okay, contohnya, formula 1, 2, 3 dan 4 ini datangnya daripada subtopik 1. Okay, maknanya first kali nombor 1 tu kita belajar adalah hukum kegravitian semesta Newton. Kita nak mengira daya graviti, gravitational force. Okay, itu untuk formula nombor 1. Okay. Right. Newton kata antara dua jasad, jasad pertama berjisim 1 dan jasad kedua berjisim M2 di situ, ada daya graviti yang berkadar terus. Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Okay. Dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara pusat kedua jasad. Okay. Dan diberi dengan R kecil. So kalau jaraknya jauh, daya gravitinya rendah. Dalam formula tu ada G besar dan kebanyakan formula dalam bab ni pun korang boleh tengok ada G besar. So G besar ini dipanggil, cikgu buat warna merah di sini, pemala graviti. So korang jangan risau, nilai tu diberi dekat depan. G besar adalah 6.6710 negatif 11 Newton meter square kg. Negatif 1 itu untuk kg negatif 2 rasanya sepatutnya tu. Okay, so di sini tu formula pertama. Formula kedua pula, kita tengok pula yang kedua ni G kecil GM over R. So G kecil dekat sini dipanggil sebagai pecutan graviti. Pecutan graviti. Gravitational acceleration. Okay, so untuk gravitational acceleration, kita tahu kok di bumi nilai dia 9.81. Mana datang 9.81? Sebab pecutan graviti di bumi adalah sama dengan G besar pemala graviti darab dengan G sim bumi bahagi dengan jejari bumi kuasa 2. Kalau kita masukkan nilai tu, cikgu tunjukkan dekat nota. Di sini, nilai ni, nilai-nilai G sim bumi, jejari bumi, pemala graviti. Dalam formula tu, korang tekan kalkulator. Mesti korang dapat 9.813 something. Okay. Tapi dia guna R besar. Kebanyakan formula kita menggunakan R kecil. So kita kena faham apa itu R kecil. R kecil adalah jejari orbit. Okay, R kecil kat situ jejari orbit, orbital radius. Sebagai contoh, bila diminta daya graviti ataupun pecutan graviti antara dua objek. So macam ni kita nak ukur jarak R kecil tu. R kecil tu diukur daripada pusat ke pusat. Contohnya kalau satelit ni, berapa daya graviti pada satelit? Kita ukur daripada pusat bumi, ni pusat bumi sampai permukaan bumi tambah dengan tinggi orbit H. Okay, orbital radius is height of orbit H tambah dengan R besar, radius bumi. Sebab tu formulanya kat sini R besar tambah H. Dan sebenarnya R besar tambah H ni adalah GM over R kecil kuasa 2 yang dalam senarai formula tadi. Cuma R kecil di sini korang kena faham, R kecil ni adalah orbital radius. Nak cari orbital radius, dia kena radius bumi tambah height of orbit. Dan jangan lupa, ini adalah formula. Jadi, kena tukar kepada meter. Sebagai contoh, dia bagi height of orbit adalah 400 km. So, tak nak 400 km. Kita tukar kepada 400,000. Sebab kita tambah 3 kosong. Contoh H adalah 400 km. So nilai H kita tak nak 400 km. Kita nak 400, 1, 2, 3 tukar kepada meter. Wajib. Okay, untuk formula wajib tukar kepada meter. Okay, formula ketiga adalah daya memusat dan pecutan memusat. Untuk nombor 4. Okay. Daya memusat, pecutan memusat, centripetal force
and centripetal acceleration. Okay. So untuk ketiga dan keempat juga, korang boleh nampak kat sini ada R kecil, ada R kecil, ada R kecil, ada R kecil. So semua yang ada R kecil ni perangkapnya sama, korang jangan kena tipu, R kecil itu adalah orbiter radius, jejari orbit. Okay, so itu habis subtopik 1. So dalam subtopik 1 tadi, next adalah kita belajar yang ni tadi lah, centripetal force dan centripetal acceleration. Okay, ini dua formula yang kita bincang tadi. Kemudian habis dah subtopik 1, dia pergi subtopik 2, hukum Kepler. Okay, hukum Kepler pertama berkaitan orbit. Orbit berbentuk elips, matahari berada di salah satu titik fokus. All planet move in elliptical orbit and sun with one of the focus. Tak ada formula. Okay, hukum Kepler kedua adalah law of area. A line that connect planet to the sun sweep out equal area in equal time. Garis yang menyambung planet ke matahari mencakupi luas yang sama dalam masa yang sama. Okay, masa sama, tapi kalau planet tu berada dekat dengan matahari, seperti di sini AB ni lebih dekat dengan matahari, laju linearnya tinggi. Kalau dia jauh, laju linearnya rendah. Kita boleh merujuk kepada formula centripetal force tadi, mv square over r. So di sini R-nya lebih pendek, centripetal force ni daya memusatnya lebih tinggi, maka laju linearnya tinggi. Okay, apabila planet jauh daripada matahari, cikgu buat warna biru di sini, okay, R-nya lebih jauh, merujuk kepada centripetal force F, mv square over r. R lebih jauh, daya lebih rendah, linear speed lebih rendah. Okay. So ingat yang sama dua perkara saja, area and time. Dan yang ketiga, hukum Kepler ketiga, Kepler's third law. Untuk Kepler's third law ada formula. Dan formula diberi dalam senarai. Cuma diberi formula sebelah kanan, dia tak beri formula sebelah kiri. Okay. Formula di sini, hukum Kepler terletak di nombor 6. Okay, so nombor 6 ni adalah Kepler's third law. Dan satu-satunya formula yang ada masa. Semua formula lain tu tak ada masa, kecuali Kepler. So Kepler's third law ada masa. So kalau soalan minta korang mencari tempo orbit, ataupun dia bagi tempo orbit minta jejari orbit, korang kena guna nombor 6. Okay, ini 3.2. Nombor 7, 8 dan 9 adalah subtopik yang terakhir. Okay, nombor 7 itu adalah formula bagi linear speed of satellite, laju linear bagi satellite. Okay, laju linear satellite bergantung kepada R, jejari orbit. Semakin jauh jarak jejari orbit, orbital radius, semakin rendah nilai linear speed, laju linear satellite. Okay, G besar, nilai constant. M dekat sini merujuk kepada jisim bumi, yang mana satellite mengorbit bumi. Okay, nilai G tak boleh tukar, M tak boleh tukar, dan nilai R, jejari bumi juga tak boleh diubah. Okay, so dalam satu topik terakhir, korang kena ingat jenis satellite, geopegun dan bukan geopegun, geostationary and non-geo. And last sekali adalah escape velocity. Minimum velocity achieved when minimum kinetic energy able to overcome gravitational potential energy. Laju minimum yang dicapai apabila tenaga kinetik minimum berjaya mengatasi tenaga keupayaan graviti. So formula tenaga keupayaan graviti di sini ada diberi, okay, dan formula untuk escape velocity ada juga dalam senarai tadi. So berdasarkan senarai ini, nombor 7 adalah linear speed of satellite. Okay, laju linear satellite. Okay, nombor 8 adalah gravitational potential energy. Okay, potential energy, tenaga keupayaan graviti. Dan yang terakhir nombor 9 itu adalah escape velocity, laju lepas. Alright. So itulah semua formula untuk bab graviti diberi dalam senarai. So korang kena tahu daripada nombor 1 sehingga nombor 4 adalah 3.1. Okay, nombor 6 3.2 dan 7, 8, 9 adalah subtopik terakhir 3.3.
Okay, semoga dengan mengetahui susunan formula tu korang boleh lebih mudah untuk mengetahui mana formula yang terlibat dan boleh menjawab dengan baik bab graviti. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.